Nabi bercakap dia macam tu. Ma yantiqu anil hawa. Nabi bercakap di sana tidak ada runtunan hawa nafsu, tidak ada kepentingan. Bila mana Nabi bercakap in huwa illa wahyun yuha. Bila mana dia bercakap semuanya cakapan tersebut, tutur kata tersebut ialah bimbingan daripada wahyu Allah. Wahyu Allah bersama dengan cakapan Nabi itu. Maknanya setiap cakapan Nabi itu cakapan yang benar, boleh kita jadikan ikutan, boleh kita jadikan rujukan kita dalam bab apa saja. Ni bila mana Nabi bercakap, lalu Nabi bercakap berkaitan dengan nasihat, menggambarkan agama ni ad-dinun nasihah. Agama ni, agama merupakan satu nasihat pada kita semua. Islam tu agama nasihat. Di mana? Antaranya melalui kata-kata yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi nasihat. Jadi nasihat pada kita semua. Ada pada siapa lagi? Ada para alim ulama, bila mana mereka ni faham Al-Quran hadis, bila mana mereka bercakap asasnya Quran hadis, dia jadi nasihat. Nasihat dia panggil. Sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah. Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Menjadi petanda Allah Ta'ala berpaling daripada seseorang itu bila mana Allah Ta'ala biarkan seseorang itu terlibat dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah. Itu tanda benda. Tanda kehidupannya dah diangkat keberkatan. Tanda kehidupan seorang itu mula ditarik keberkatan. Tanda Allah Ta'ala berpaling daripada beri keberkatan pada seorang itu, dia biarkan seseorang itu terlibat dengan perkara-perkara paling asas, iaitu perkara yang tidak ada faedah. Tidak ada faedah ni bila mana kita buat, manfaat untuk diri kita sendiri pun tak ada, manfaat untuk orang pun tak ada, lebih teruk lagi manfaat untuk agama pun tak ada, bahkan dipandang sia-sia. Ni menjadi petanda Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada kita. Dia buat benda-benda yang tak ada faedah. Tak ada faedah untuk diri sendiri pun tak ada, untuk orang sekeliling pun tak ada. Untuk agama pun tidak dipandang hebat agama dengan sebab kata-kata tersebut, bahkan boleh mendatangkan fitnah. Maka tu tanda benda, tanda Allah Taala berpaling daripada seseorang itu. Tanda rahmat Allah Ta'ala sudah ditarik balik daripada kehidupan seseorang itu. Ini kita takut benda-benda macam ni. Kita takut benda-benda macam ni sebenarnya. Pasal apa? Kita buat benda yang tak ada faedah, rugi umur tak? Umur rugi. Umur kita jadi rugi bila mana kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah. Rugi umur. Pasal apa? Kita buat perkara yang ada faedah pun umur kita berjalan, umur kita berlalu. Kalau kita terlibat dengan perkara yang tidak ada faedah pun, umur kita tetap berlalu juga. Maka kalau dia berlalu dalam keadaan tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan pada kita, rugi tak? Rugi. Pasal umur yang berlalu, masa yang berlalu tidak akan sekali-kali berulang kembali. Betul? Tidak akan berulang kembali. Macam kita hari ni kuliah subuh ni sekali seumur hidup ni. Pagi esok, tu pagi esok. Ni pagi ni yang kita lalu, pagi Sabtu kan. Walaupun minggu depan pagi Sabtu lagi. Tu pagi Sabtu minggu depan. Pagi Sabtu minggu ni yang kita sedang lalu ini sekali saja dalam seumur hidup kita. Tak ada dua kali. Tak ada dua. Saat yang kita lalu ini. Tidak ada ulang. Tidak ada ulangan. Rakaman ni ulangan, tapi masa yang kita lalui tidak berulang lagi. Sebab tu bagi orang yang mensia-siakan masa,
itu dia akan rugi. Rugi macam mana? Rugi buat selama-lamanya. Pasal dia tak boleh ulang balik masa yang dia lalui. Sebab tu kita ni jangan buang masa. Jangan merugikan masa. Tanda penting masa, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Bahkan bukan sekadar sebut masa, banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan di sebalik kalimah-kalimah menggambarkan masa. Antara yang paling jelas Allah Ta'ala sebut wal as, demi masa. Allah Ta'ala sebut wadduha, demi waktu duha. Ni menggambarkan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, bersumpah berkaitan dengan waktu malam, nak menggambarkan masa tu benda yang penting. Kalau kita tengok pada kata-kata hukamat, masa tu tidak akan berulang kembali. Masa bila mana kalau kita tak guna sebaik mungkin, kalau kita tak potong masa tersebut, nascaya dia akan potong kita. Dia akan semelih kita. Masa tu macam pedang. Kalau kita tak guna pedang tu elok-elok, nascaya kita akan dipotong. Masa tu seolah-olah pedang. Nilai dia. Jadi sebab tu dalam keadaan Allah Ta'ala cerita dengan masa ni, keadaan tu juga menjadikan manusia tu leka. Benda ni lama dah cerita sebenarnya. Kalau kita tengok dalam surah Al-As, wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi manusia. Banyak yang dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang tak rugi. Hak tak rugi ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja tak beramal soleh, jadilah rugi lagi. Ramai orang beriman tapi tak beramal soleh. Dia beriman tapi tak buat amal soleh. Hak duduk kat rumah tu, duduk kain selimut lagi masa ni. Contoh ni. Beriman tak? Beriman tapi dia tak buat amal soleh. Tak buat amal soleh. Walaupun ada dah amal soleh sebelum ni, tapi untuk hari ni, saat ini, kalau masih lagi dalam kain selimut, subuh tak solat lagi, dia bukan masuk dalam bab orang yang beramal soleh, walaupun dia tu ada sekelumit iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas sebab tu, orang yang betul-betul tak rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pada masa yang sama, dia bukan sekadar beriman dan beramal soleh untuk dirinya sendiri, dia ada tugasan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan dia ni tak rugi juga, iaitu orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah Ta'ala sebut kebenaran dulu, baru cerita ke kesabaran. Nak gambarkan pada kita, di sebalik nak kepada kebenaran itu, perlu pada ada kesabaran. Nak pada benar, mesti kita kena ada sabar. Kalau tak sabar, kita tak masuk dalam golongan yang benar. Sabar ni, kalau tak sabar boleh datang surau tak? Tak datang kita. Sabar ada beberapa peringkat. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Allah Ta'ala uji dengan sakit, demam dan seumpama. Kena sabar tak? Kena sabar. Tak sabar, terbabah kita. Kalau kita sabar, kita fikir benda ni ujian daripada Allah, maka kita jadi hamba yang istiqamah. Tapi kalau kita tak sabar, nak cepat, nak laju, lalas sekali kita terbabas. Kita terbabas. Sebab tu kita jangan masuk dalam golongan yang rugi dengan sebab kita merugikan masa, terlibat dengan benda yang sia-sia. Kalau benda sia-sia pun dah jadi rugi, kalau terlibat dengan dosa rugi tak? Lagi rugilah. Ni benda sia-sia, dah masuk dalam golongan yang rugi.
Apatah lagi kita terlibat dengan perkara yang melibatkan diri kita kepada jerumus kepada lembah dosa dan maksiat. Kadang-kadang ada orang dia seronok, dia main apa? Main dam kan, dam ni benda yang merugikan kan. Kalau kampung saya dia panggil apa? Main haji kan. Dan dia guna apa? Dia guna penutup botol tu. Penutup botol kadang-kadang tengok-tengok, kadang-kadang boleh tembus lantai tu, boleh tembus. Dia gosok tiap-tiap hari, tukar-tukar orang, dia gosok. Boleh lekuk. Bukan batu ni, kayu. Kalau batu pun boleh lekuk, kayu boleh lekuk. Dia gosok. Pergi tengok orang lain. Lalu lagi sekali tukar orang lain. Tiap-tiap hari rugi masa. Dia main dam. Sini ada orang main dam. Tak ada dam dah kan? Tak ada dam. Dam ni tak boleh. Contoh yang tak baik. Pasal apa tak baik? Pasal sebelum dia naik haji baik dia. Beradab, jalan pun bagus, satu-satu dia lompat. Tapi selepas naik haji, kadang-kadang dia lompat 2-3, dia makan orang tu 2-3. Kalau selagi boleh makan dia. Sepatut balik haji lagi tawaduk, lagi hebat. Tapi lagi balik haji dia rasa dia hebat, dia rasa semua orang tak betul. Lala sekali dia tendang habis semua orang. Ni tak baik, perangai tak baik. Di sebalik main dam, main haji ni tak baik sebenarnya, contoh tak baik. Sepatutnya balik haji ni jadi bertukar wajah, betul tak? Bertukar wajah dengan jubah. Sebelum ni tak ada jubah, balik haji berjubah. Sebelum ni tak ada serban, balik haji serban. Sebelum ni tak istiqamah dengan masjid surah, balik haji istiqamah dengan masjid surah. Pasal apa? Pasal dia dapat haji mabrur. Tanda haji mabrur, apa yang di sana, itulah dia di sini. Apa yang berlaku di sana, istiqamah dia di sana, dia balik sama dengan di sini. Sama. Dia buat apa yang di sini sama dengan di sana. Tapi kalau di sana je dia buat, balik sini, balik asal, tu tanda benda. Tanda dia dapat Marlboro, bukan mabrur. Marlboro dia dapat. Banyak dalam masyarakat kita. Berapa hari? Seminggu, 2 minggu je dengan pakaian di sana. Tapi selepas pada tu dia balik pada perangai asal. Ini masalah. Dia jadi macam tu dalam masyarakat kita. Tapi bukan sini, tempat lain lah. Sini bagus insya-Allah. Tuan haji sini bagus. Hajah sini insya-Allah bagus insya-Allah. Okey, tengok ni. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Satu saat digunakan dengan tujuan selain daripada tujuan kehidupan kita. Mana tujuan hidup? Tujuan dan matlamat kehidupan kita ni banyak kita dengar alim ulama bagi pada kita. Antara tujuan yang paling asas kerana beribadah kepada Allah, kerana memperhambakan diri pada Allah. Selain pada tu ada lagi benda lain, kerana jadi khalifah atas muka bumi ni, kerana memegang amanah Allah. Tapi yang paling tinggi kedudukan kita di sebalik perutusan kita, dilahirnya kita ke dunia ini kerana beribadah pada Allah. Allah Ta'ala dah bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan kerana memperhambakan diri padaku, kata Allah. Baik sebagai manusia, baik sebagai jin, kena jadi hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba kepada selain Allah. Ada orang dia jadi hamba kepada pangkat darjat, sampai satu tahap dia lupa hukum hakam Allah, dia lupa Al-Quran Sunnah. Kerana apa? Kerana pertahankan jawatan. Dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia buat macam ni, dia tinggalkan jawatan dia. Tapi berlaku macam ni, tiba-tiba dia tak tinggal jawatan tersebut. Dia tanggung risiko di sisi Allah, kerana dia sedang berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Bayar. Sumpah tu ringan lagi. Pasal sumpah ni dia boleh bayar apa? Bayar apa dia panggil? Bayar kifar. Boleh bayar lagi. Tapi dalam bab apa tadi?
Dalam bab bay'ah tidak ada ulama yang mengatakan benda ni boleh melibatkan bayar denda, bayar ganti bayar denda lah. Tak ada. Tapi ni kita cerita dalam mazhab Syafi'i, tak cerita dalam mazhab lain. Masa bay'ah guna mazhab Syafi'i, terima bulat-bulat. Tiba-tiba masa nak langgar tukar mazhab. Boleh macam tu? Tak boleh. Wuduk kita ambil dalam mazhab Syafi'i, batal wuduk kita kena pegang mazhab Syafi'i. Tak boleh kita pegang ambil wuduk dengan mazhab lain, batal wuduk dengan mazhab lain. Tak boleh. Tak sah. Tu dia panggil bukan taklid, tu dia panggil talfis. Tu berlaku hari ni dalam masyarakat kita. Berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan keadaan. Nak bermudah-mudah dengan apa yang kita ada ketika itu. Lalas sekali nak menyelamatkan keadaan, dia jadi macam tu. Ni kita takut, tuan-tuan. Dalam sejarah negara kita banyak orang yang langgar ni, tuan-tuan. Langgar bay'ah. Dia berdepan dengan laknat Allah Ta'ala dan sekalian yang melaknat. Bahkan dalam bay'ah ni ada terlibat, dia sanggup dilaknat oleh Allah Ta'ala dan semua yang melaknat. Macam mana agak-agak? Orang marah kita pun kita rasa tak tenang dah kan? Apa kata kalau Allah Ta'ala marah kita? Allah Ta'ala murka kita. Pagi, petang, siang, malam. Kita tidur, kita sedang dilaknat. Kita celik mata, dilaknat. Bukan hanya Allah, bahkan semua yang melaknat. Yang di langit, yang di bumi, semua melaknat. Macam mana agak-agak? Ni masalah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita jangan sekongkol dengan orang yang langgar bay'ah, langgar janji-janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bay'ah ni janji bukan semata-mata dengan manusia ni. Janji ni janji dengan Allah. Kan dia ada wallahi, wabillahi, watallahi. Bila mana kita kata demi Allah, habis tu. Sebab tu kena berhati-hati kita sebenarnya. Kita tengok. Seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Mana tujuan hidup? Tidak aku jadikan jin dan manusia kerana beribadah pada Allah. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup kerana memperhambakan diri pada Allah, kerana beribadah kepada Allah. Itu tujuan. Waktu hebat mana pun urusan kehidupan kita, jangan lupa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa kita ada tugasan yang paling utama, iaitu tugasan kita memperhambakan diri pada Allah. Walaupun kita sibuk dengan cari harta, kekayaan, pangkat, darjah, jangan sampai ianya menjadi penyebab kita lupa pada Allah. Jangan. Dengan sebab pangkat kita lupa Allah, dengan sebab kekayaan jadi lupa Allah. Jangan. Kenapa? Kerana pangkat yang kita cari pada hari itu bukan matlamat. Kekayaan yang kita cari, harta benda yang kita cari, itu bukan matlamat. Bukan matlamat yang sebenar. Itu sampingan yang sementara. Kada matlamat. Tak, itu bukan matlamat yang sebenar. Walaupun itulah yang menjadi matlamat pada hari ini. Betul tak? Hari ini orang kejar pada hari ini nak berjaya di dunia yang sementara ini. Dalam keadaan dia lupa matlamat sebenar. Dia ni seorang hamba Allah. Kejayaan sebenar kita ialah di akhirat, bukan di dunia. Walaupun nak berjaya tak di dunia, no. Tapi paling kita nak berjaya di mana? Di akhirat. Paling kita nak berjaya di akhirat. Jangan sampai kita nak berjaya dunia, kita gadai kejayaan yang hakiki di akhirat. Mewah macam mana di dunia, kaya macam mana di dunia, pasti kita akan tinggalkan juga. Lazat macam mana di dunia, tinggal tak? Tinggal. Rumah besar di dunia, tinggal. Kereta besar di dunia, tinggal. Pangkat besar di dunia, tinggal. Semua tinggal. Sebab tu dia panggil, orang meninggal dunia dia panggil meninggal dunia. Apa benda yang dia tinggal? Dunia ni apa yang kita guna sebelum daripada mati, itu dunia dia panggil. Apa yang berfungsi pada kita sebelum kita mati, itu dia panggil dunia. Selepas pada mati ada fungsi lagi itu dia panggil akhirat. Walaupun kita mati, tengok dia bersama kita, itu dia panggil akhirat kita. Dunia
dia hanya diguna pakai semasa kita hidup di dunia. Kan? Apa benda sekarang ni? Dunia ni, rumah, kenderaan, anak pinak tu dipanggil dunia, pangkat darjat, semua dunia. Kan? Hebat macam mana pun mati, habis. Tinggalkan semua. Lepas tu kita bawa akhirat. Yang bersama kita itulah dia panggil akhirat kita sebenarnya. Kan? Apa benda? Di sebalik ibadah dan matlamat tujuan kehidupan kita tu, yang tu akan bersama kita. Sebab tu yang hantar jenazah ke tanah perkuburan ada berapa orang? Berapa jenis? Ada 3 kan? Ada 3. Yang pertama, sanak saudara, rakan taulan kita, kan? Ahli keluarga kita, pergi hantar bagi penghormatan terakhir. Lepas tu harta benda, kereta hak kita naik, hak kita bermewah-mewah sebelum ni, dia bawa pergi tanah perkuburan juga. Siapa naik? Kita tak naik dah. Sebelum ni kita naik welfare, kita naik kereta-kereta mewah. Masa kita mati, kita naik welfare, kita naik van jenazah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tulis itu. Saja-saja nak naik sebelum mati, ada? Tak berani. Lalu situ pun tak berani. Bau dia pun semerbak bau. Bau dalam tu lah. Kapur baruh lah, itulah, inilah, bau. Tak nak kita. Tapi masa kita mati, itulah tempat kita. Kita diusung letak di situlah, naik van jenazah, ke tanah perkuburan. Kemewahan kita siapa bawa? Ahli keluarga kita bawa. Tu pun duduk luar pagar. Van jenazah masuk ke dalam pagar. Dekat dengan liang lahat kita dia duduk. Nak gambarkan dunia ni sementara kita tinggal.